Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sa'uwaddihu lakum anil mawdu' at-tawkid. Okey, tawkid ni antara tajuk dalam tawabi'. Kenapa dia ada dalam tawabi'? Sebab dia mengikut perkataan sebelum dia. Dalam tawkid ni dia mengikut muakkad dia. Taukid ada dua bahagian, iaitu taukid maknawi dengan taukid lafzi. Taukid maknawi ni maksud dia lafaz yang digunakan untuk menguatkan muakkad dia, tapi dia ada lafaz yang tertentu ataupun kalimah. Antaranya adalah an-nafsu, al-ainu, kullu, jami', kila, kilta. Kalau kat sini semua ada 6. Okey, kita tengok contoh untuk taukid maknawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Perkataan nafsuhu tu dia nak menerangkan muakkad dia. Muakkad dia adalah Zaidun, iaitu perkataan sebelum taukid. Okey, kalau tengok contoh, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kalau tak ada perkataan nafsuhu tu, dia tak terang ayat tu. Telah datang Zaid dengan keadaan bagaimana? Nafsuhu, dengan dirinya sendiri. Jadi nafsuhu tu dia nak menguatkan muakkad dia. Okey, yang kedua taukid lafzi. Maksud taukid lafzi ni ada perkataan yang berulang. Contoh dia Ja'a Zaidun, Zaidun. Okey, contoh Ja'a Zaidun, Zaidun. Tengok Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kenapa dia tambahkan Zaidun lagi sekali kat belakang tu? Untuk menerangkan muakkad dia, nak kata yang Zaid yang datang. Nak kata Zaid tu datang dengan diri dia sendiri yang datang. Okey, dalam taukid ni ada 3 penggunaan i'rab, iaitu marfu' bil dhammah, majrur bil kasrah, mansub bil fathah. Tengok contoh taukid maknawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kenapa nafsuhu tu jadi dhammah? Sebab dia ikut muakkad dia. Zaidun tu dia marfu' bil dhammah, jadi taukid dia pun kena jadi dhammah juga. Ja'a tu adalah fa'il, Zaidun fa'il. Jadi disebabkan itulah dia marfu' dengan dhammah. Contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu ada fa'il dengan fa'il, jadi Zaidan tu jadi maf'ul bih. Nafsahu tu dia jadi fathah sebab dia ikut muakkad dia sebelum tu yang jadi maf'ul bih. Contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin nafsihi. Kenapa kasrah? Sebab bi Zaidin ada huruf jar dekat situ, jadi dia majrur bil kasrah. Contoh untuk taukid lafzi ni dia tak banyak beza, sama macam tadi. Tengok contoh yang pertama, Ja'a Zaidun, Zaidun. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Zaidun dia mengikut fa'il, iaitu marfu' bil dhammah. Contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan, Zaidan. Ra'aitu fi'il dengan fa'il, Zaidan maf'ul bih, jadi taukid mengikut kepada muakkad dia. Dia jadilah mansub bil fathah. Contoh yang ketiga, hadza kitabu Zaidin, Zaidin. Kenapa majrur bil kasrah tapi dia tak ada pun huruf jar kat situ? Sebab Zaidin tu adalah mudhaf, dia idhafah. Jadi Zaidin dia baris kasrah. Okey, kemudian kita tengok darbul awal, ma yarfa'u tawahhum mudhaf ilal muakkad. Apakah yang dimarfu'kan
bila disandarkan kepada muakkad. Lafaz an-nafsu wal ainu. An-nafsu dengan ainu ni adalah membawa maksud yang sama, iaitu diri sendiri. Idza kana al-muakkad mufradan, apabila muakkad tu mufrad, kalimah dia mufrad, idafatihima ila dhamir yutabiqul muakkad. Idafah kepada dhamir tu diikut muakkad dia. Okey, contoh jaa zaidun nafsuhu, muakkad dia adalah zaidun. Kita tengok zaidun ni kan mufrad, jadi taukid dia akan jadi mufrad juga. Okey, tengok contoh kedua, jaa hindun nafsuha. Hindun ni adalah nama orang, dia tukar jadi nafsuha. Kalau laki muzakkar nafsuhu untuk mufrad, kalau perempuan nafsuha. Okey, yang kedua, idza kana al-muakkad mutsanna aw majmu'an, apabila muakkad tu mutsanna ataupun majmu'an ataupun jamak, jama'tahuma ala misal af'ul, jamakkan dia kepada contoh af'ul. Okey, contoh lafaz tadi an-nafsu dengan al-ainu, kalau dia mutsanna ataupun jamak, kita kena tukar an-nafsu jadi anfusu, al-ainu jadi a'yunu bila dia mutsanna ataupun jamak. Kita tengok contoh. Yang pertama, jaa az-zaidani anfusuhuma. Az-zaidani kan mutsanna, jadi taukid dia pun akan ikut kepada muakkad dan dia kena jamakkan jadi anfusuhuma. Contoh yang kedua pun sama juga, jaa az-zaiduna anfusuhum. Perkataan anfusuhum tu, taukid tu, dia merujuk kepada muakkad dia az-zaiduna, jadi kena tengok jamak. Jadi kena tengok muakkad dia, kalau jamak taukid dia pun kena jamak juga. Okey, kesimpulan dia dekat sini, apa-apa pun kalau perkataan muakkad tu mufrad, jadi taukid dia kena mufrad. Kalau perkataan muakkad dia mutsanna ataupun jamak, jadi perkataan taukid tu dia kena tukar kepada jamak juga. Okey, kita tengok tajuk yang kedua, ma yarfa'u tuwahum adamu iradah asyumul. Maksud dia untuk menghilangkan keraguan terhadap menyeluruh. Okey, kat sini terbahagi kepada dua lafaz. Yang pertama kila dan kilta, dan yang kedua kulu dan jami'. Kila kilta ni dia khususkan kepada dua orang. Kila untuk lelaki, kilta untuk perempuan. Manakala kulu dan jami' dikhususkan untuk kesemua. Okey, kita tengok contoh bagi kila. Jaa zaidani kilahuma. Telah datang dua zaid kedua-duanya. Okey, cuba kalau kita tak ada kilahuma. Jaa zaidan. Telah datang dua zaid. Kalau macam orang baca kan, mesti mereka akan confuse. Betul ke mai kedua-dua tu kan? Mai kedua-dua zaid. So, bila kita datangkan perkataan kilahuma untuk mentaukidkan zaidan ni, so orang akan percaya jaa zaidan ni kilahuma. Telah datang dua zaid kedua-duanya. Okay, kilahuma ni untuk mentaukidkan zaidan ni. Fa'il. Kilahuma ni dia marfu' bil alif. Kenapa dia marfu' bil alif? Dia rujuk kepada zaidan ni, menunjukkan kepada dua orang, mutsanna mudzakkar. Okey, sama juga dengan contoh kilta. Kilta ni nak merujuk kepada dua orang perempuan, mutsanna muannas. Contoh dia, ja'at hindani kiltahuma. Telah datang
dua hindan kedua-duanya. Macam tadi juga, bila tak adanya kiltahuma, telah datang dua orang perempuan, hindan, dua hindan. So, akan mendatangkan keraguan kepada orang yang membacanya. Betul ke? Mai dua orang tu. So, bila kita datangkan kiltahuma untuk taukidkan hindan ni, dia akan jadi ja'at hindani kiltahuma. Telah datang kedua hindan kedua-duanya. Kemudian kita tengok kepada kulu dan jami'. Okey. Kulu dan jami' ni digunakan untuk keseluruhan, yakni kesemua. Kita tengok kepada contoh kulu. Ja'a ar-rakbu kulu. Telah datang penunggang kesemuanya. So ni nak kuluhu ni dia mentaukidkan rakbu untuk menghilangkan keraguan jika kita tak ada perkataan kuluhu. Macam tadi juga, ja'a rakbu. Telah datang penunggang. Berapa ramai? Berapa macam bilangan dia berapa? So bila kita datangkan perkataan kuluhu ni untuk mentaukidkan rakbu, so kita tahu bilangan dia berapa. Ja'a rakbu kulluhu. Telah datang penunggang kesemuanya. Macam yang ni, jami'. Ja'at qabilah jami'uha. Telah datang kaum kesemuanya. Okey, seterusnya kita tengok ahwalul taukid maknawi. Keadaan taukid maknawi. Yang pertama, isti'mal ammah lidilalah ala syumul. Menggunakan perkataan ammah untuk menunjukkan keseluruhan. Okey, dalam kaedah ni hanya sebilangan ulama nahwu je yang menggunakan perkataan ammah di dalam lafaz taukid. Manakala si bawah pula dia gunakan perkataan ammah ni sebagai tambahan selain kulu atau jami'. Contoh dia, ja'a al-qawmu amatuhum. Kita tengok kepada tajuk yang kedua, iaitu taqwiyah taukid. Telah datang selepas kulu dengan ajma'. Taqwiyah qasdu asyumul wa taqwiyah taukid, untuk menguatkan lagi taukid itu. Okey, kita tengok contoh dia. Ja'a ar-rakbu kulluhu ajma'. Telah datang penunggang kesemuanya yang ramai. Okey, kita dah tahu kulluhu ni dah taukid dah. Tapi dia datangkan lagi perkataan ajma' ni untuk menguatkan lagi taukid ni. Itulah tujuan dia taqwiyah taukid. Tajuk ketiga, isti'mal alfazu taqwiyah taukid li taukid nafsihi. Menggunakan lafaz taqwiyah taukid pada taukid nafsihi. Okey, bagi dah tajuk ni, kita tak perlukan perkataan kulluhu sebelum ajma'. Okey, contoh dekat sini, ja'a ar-rakbu ajma'. Telah datang penunggang yang ramai. So ajma' ni telah mentaukidkan ar-rakbu. So ajma' ni dah macam dah terlalu cukup untuk menunjukkan taukid pada rakbu ni. Tak perlu kuluhu. Seperti tajuk taqwiyah taukid, dia memerlukan kulu. Waza'am al-masnaf an-dhalika qalil ni, kaedah isti'mal al-fas ni hanya digunakan oleh sebilangan ulama nahwu saja. Yang keempat adalah taukid nakirah. Taukid nakirah adalah kita mentaukidkan yang mana muakkad dia adalah lafaz nakirah, bukan ma'rifah. Ada dua pendapat, satu ulama Basar dan satu ulama Kufi dan Ibnu Malik. Ulama Basar berpendapat la yajuz, iaitu tak boleh fi taukid nakirah mahdudah wa ghairu mahdudah. Mahdudah iaitu kalau kita tengok dalam buku nota, hari, bulan dan tahun. Manakala ghairu mahdudah adalah waktu. Okey, ulama Kufi dan Ibnu Malik cakap yajuz, boleh fi mahdudah, sama hari, bulan dan tahun, li husulil faidah, untuk mencapai tujuan. Contoh untuk taukid min nakirah, satu ulama Basriyun kata tak boleh untuk mahdudah, dan Kufi dan Ibnu Malik cakap boleh untuk mahdudah.
Contoh dia sumtu syahran kullahu, yang mana muakkad dia adalah nakirah. Manakala yang kedua, ulama Basriyun dan ulama Kufiyun cakap, dan Ibnu Malik cakap sumtu waqtan kullahu, tak boleh, iaitu waqtan itu dalam kategori ghairu mahdudah. Seterusnya yang kelima, tasniyatu ajma'a wa jam'a. Kita menggunakan ajma'a dengan jam'a ni untuk lafaz musanna. Sama juga ada dua pendapat, Basriyun dengan Kufi, yang mana ulama Basar cakap la yajuz taukid musanna bi ghairi nafsi ain kila wa kilta. Tak boleh kita taukidkan musanna selain daripada nafsu ainu kila dengan kilta. Okey, kalau ulama Kufi dia cakap boleh untuk kita taukidkan musanna tak kisah selain daripada nafsu ainu kila dan kilta. Kiranya bolehlah untuk ajma' dengan jam'a. Okey, contoh untuk tasniyatu ajma'a wa jam'a. Contoh dia ja'a al-jaishani ajma'ani. Kenapa ajma'ani? Sebab dia ikut muakkad musanna, maka yang ni pun musanna juga. Kufi katakan boleh untuk kita tasniyatu ajma'a, dan Basriyun kata tak boleh selain daripada nafsu ainu kila wa kilta. Jadi ajma'a mengikut Basriyun tak boleh. Okey, yang terakhir adalah taukid dhamir muttasil taukidan ma'nawiyan. Okey, yang pertama adalah kita la yajuz, tak boleh untuk kita taukidkan dengan dhamir marfu' muttasil bin nafsi au aini, kecuali selepas takkid itu selepas kita takkidkan dengan dhamir munfasil. Okey, contoh qumu antum anfusukum. Okey, kita boleh taukidkan dengan dhamir muttasil kum, anfus atau a'yun. Okey, kecuali selepas kita datangkan antum. Okey, kalau kita tak datangkan antum, dhamir munfasil macam kat bawah ni, qumu anfusukum, tak boleh kita taukidkan dengan dhamir muttasil. Yang kedua, yajuz idza kana al-muakkad dhamir mansub ataupun majrur. Okey, boleh kalau muakkad dia adalah dhamir yang hukumnya mansub ataupun majrur. Contoh marartu bika nafsika, yang mana muakkad dia adalah majrur, maka kita boleh taukidkan dia dengan dhamir muttasil. Nafsi dia adalah muakkad yang hukumnya majrur, manakala ra'aituka nafsaka kita boleh taukidkan dengan dhamir muttasil, sebab nafsa adalah muakkad yang hukumnya mansub. Okey, yang terakhir adalah fa idza akkadtuhu bi ghairi nafsi wal aini. Sekiranya ditaukidkan dengan selain daripada nafsu wal ainu, contohnya kullu, maka dia jarang berlaku, tidak selalu seperti itu. Maksudnya jaranglah macam tu kan, iaitu dia boleh untuk kita taukidkan dia dengan dhamir muttasil, sama ada kita masukkan dhamir munfasil ataupun tidak. Okey, contoh dia macam ni, qumu kullukum. Okey, kita tak masukkan pun antum dekat sini, kita boleh untuk taukidkan dia dengan dhamir muttasil, tak ada masalah. Tapi boleh juga untuk kita masukkan dhamir munfasil, iaitu antum, kita taukidkan lagi dengan dhamir muttasil, tidak menjadi masalah juga. Dia boleh dua-dua situasi. Kalau yang pertama tadi, kalau kita nak taukidkan dengan nafsu wal ainu, kita mesti taukidkan dengan memasukkan dhamir munfasil. Kita tak boleh macam ni. Itu yang pertama. Berbeza dengan yang kedua, selain perkataan nafsu wal ainu iaitu kullu, maka kita boleh kedua-duanya. Nak masukkan dhamir munfasil boleh, tak mau masukkan pun boleh. Wallahu a'lam. Bahagian seterusnya, taukid lafzi. Ta'rif taukid lafzi wa takraru lafzul awal
bi'ainihi i'tina'an bihi. Maksud dia mengulang semula lafaz yang pertama. Yang dimaksudkan dengan lafaz yang pertama di sini ialah ulang semula lafaz muakkad. Kita tengok pada contoh dia. Qala ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan daka. Dakan yang pertama ini adalah muakkad dan kita harus ulang semula yang kedua dakan dan dinamakan taukid. Okey, sekarang ahwalu taukid lafzi. Keadaan yang pertama, taukid dhamir mutasil. Dibolehkan untuk ulang lafaz dhamir mutasil dengan syarat apa yang bersambung dengan dhamir mutasil tu harus diulang juga. Contoh dia, marartu bika, bika. Ka adalah dhamir mutasil. Bi ni apa yang bersambung dengan dhamir mutasil. Bila untuk taukidkan dia, kita kena ulang bika ni. Jadi dia jadi marartu bika, bika. Kita tak boleh ulang dhamir mutasil saja. Yang seterusnya, taukid huruf. Taukid huruf terbahagi kepada dua, harful laisa jawab dan harful jawab. Untuk harful laisa jawab ada dua juga. Yang pertama harful nawasib dan yang kedua harful jar. Okey. Ahkamuhu dia wajib untuk kita taukidkan huruf laisa jawab dan ulang huruf dan apa yang bersambung dengan huruf tu. Contoh dia inna zaidan qaimun. Kita bila nak ulang perkataan inna ni, kita kena ulang juga perkataan zaidan ni. Kita tak boleh cakap inna zaidan. Macam tu juga dengan huruf jar. Contoh dia fidari zaidun. Kita tak boleh ulang fidari. Kita kena ulang. Bila kita ulang kita kena ulang juga dari ni. Okey, untuk huruf jawab pula, contoh perkataan dia na'am, la, bala, ajal. Contoh dia aqama zaidun taqulu na'am atau la. Kita kena ulang perkataan na'am ni untuk taukid. Nak nampakkan ada taukid dalam ayat tu. Yang terakhir, ma yu'akkadu bihi dhamir mutasil. Apa yang ditaukidkan dengan dhamir mutasil. Okey, ahkamuhu dia boleh ditaukidkan dengan dhamir rafu' mufasil untuk setiap dhamir mutasil. Tak kisahlah dhamir mutasil itu marfu' ke, mansub ke, majrur. Okey. Apa tu dhamir rafu' mufasil? Dhamir rafu' mufasil ni huwa, huma, hum tu sampai nahnu. Okey, dari satu adalah dhamir dhamir nasab mufasil, iaitu iyana ke, iyaka ke, macam tu lah. Dia ada dua, dhamir rafu' mufasil dengan dhamir nasab mufasil. Okay, untuk bab taukid ni kita hanya tengok pada dhamir rafu' mufasil. Okay, kita tak tengok pada dhamir nasab mufasil tu. Okay, untuk contoh pula kita tengok. Untuk contoh marfu' qumta anta. Untuk mansub pula akramtani ana. Dan untuk majrur marartu bihi huwa. Wallahu alam, sekadar itu saja syarah kami tentang tajuk taukid. Semoga kita semua diberi kefahaman untuk tajuk ini.